أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون إخواني المسلمين رحمكم الله. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama berusaha sedaya upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mentaati segala titah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Moga-moga kita menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah saya pada hari ini bertajuk isu kalimah Allah yang menjadi topik perbualan umat Islam di Malaysia pada hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam adalah agama tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari ciri-ciri asasinya ialah ia disampaikan kepada manusia dengan perantaraan bahasa yang terpelihara keasliannya. Berbeza dari kebudayaan-kebudayaan lain, kebudayaan Islam bersifat kebudayaan sastra dan persuratan. Sememangnya bahasa tidak boleh dipisahkan dari akal. Oleh itu, Islam menekankan penggunaan istilah yang tepat bagi menyampaikan maksud. Ia tidak boleh ditukar ganti, dipindah atau diberikan makna sesuka hati. Sebarang pindaan pada istilah dan makna yang terkandung dalamnya akan mengkucar-kacirkan kefahaman dan mengkaburkannya. Dan jika ini dibiarkan, maka akan berlakulah kekeliruan. Bahkan masyarakat tidak mampu membezakan antara yang hak dan yang batil. Inilah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang telah hilang pedoman hidup walaupun telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Di kalangan mereka muncul para pengarang, yakni pendusta yang telah menyelewengkan kebenaran demi sedikit habuan dunia. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Surah Al-Baqarah ayat 39 yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dapat dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Kelakuan mereka itu disebut oleh Al-Quran untuk dijadikan sempadan oleh umat Islam yang akan datang. Muslimin sekalian, amatlah menarik untuk kita renungkan pada ayat di atas yang mana Allah menceritakan kepada kita tentang golongan kufar ini bahawa mereka lupa akan Allah, dan ini termasuklah kalimah Allah itu sendiri. Hakikatnya kalimah Allah tidak pernah digunakan dalam Bible versi bahasa Hebrew, Greek maupun bahasa Latin, sama ada dalam Bible Old Testament atau Bible New Testament. Ketahuilah, daripada versi-versi inilah lahir pula versi bahasa Inggeris yang terkenal dan tersebar luas sehingga ke hari ini. Maka jelaslah kepada kita yang golongan Kristian di Malaysia pada hari ini ingin menggederukan umat Islam. Kita sedia maklum yang umat Islam hari ini lemah dari sudut-sudut akidah. Lemahnya mereka berpegang teguh dengan Islam dan amat mudah tertipu dan terpedaya dengan dakwah Kristian. Pada pandangan seorang Muslim, amatlah tidak munasabah bagi suatu agama seperti Kristian yang mendakwa agama mereka agama yang benar yang diturunkan dari langit, tapi tidak mempunyai nama bagi Tuhan mereka sehingga terpaksa meminjam dari umat Islam. Marilah kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana golongan Kristian ini boleh lupa. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dengan sebab pengkhianatan mereka, yakni kaum Bani Israel terhadap perjanjian yang mereka buat, kami melaknat mereka dan jadikan hati-hati mereka keras. Mereka menyelewengkan makna-makna kalimah
dan mereka lupa sebahagian besar dari peringatan yang diberikan untuk mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 13. Menurut keterangan ayat ini, semua itu bermula dengan penyelewengan kalimah, sehingga risalah yang diturunkan kepada mereka melalui para rasul terdahulu mula hilang dan dilupai sedikit demi sedikit. Apa yang tinggal dari risalah itu ialah campur aduk antara kebenaran dan kepalsuan, sedangkan mereka masih mendakwa kepada para pengikut mereka semua ini datang dari Allah. Alangkah besarnya pembohongan mereka. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar berpendapat ada asasnya juga untuk kita sebagai Muslim marah di atas tuntutan yang mereka buat untuk menggunakan kalimah Allah. Sebabnya, bagaimana mereka boleh mendakwa kalimah Allah itu juga hak mereka, sedangkan sesuatu kalimah hanya sah digunakan apabila hakikat yang ditunjukkan daripada kalimah itu tidak lari daripada maksud asal. Kalimah Allah bukan kalimah Melayu, bahkan ia bukan milik mana-mana bahasa manusia di dunia ini. Ia milik Allah dan ia adalah nama bagi Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada maksud yang mereka ada-adakan tentang zat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menamakan zatnya yang agung itu dengan nama Allah, dan dengan nama itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala diesakan dan tidak disekutukan. Malah tidak layak bagi sesiapa pun menyebut nama Allah lantas dalam masa yang sama dia memperduakan atau mempertigakan Allah itu. Allah yang disebut ketika takbir dalam solat maupun di luar solat bukanlah Allah yang mereka ingkar untuk tunduk kepadanya. Allah yang dilafazkan dalam zikir dan tahlil bukanlah Allah yang mereka sekutukan, tapi dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, tiada sekutu baginya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Artinya bahawa sesungguhnya telah kufurlah mereka yang berkata bahawa Allah itu satu dari tiga. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Esa, dan sekiranya mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti golongan yang kufur di kalangan mereka disentuh azab yang amat pedih. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.